عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Tiada bahasa gambarkan rasa sayang disayang padamu permata ayah bunda. Dengarkanlah pesanan titipan amanah cinta, jadi cahaya untuk selamanya. Jalan ini hamparan yang terbentang, perlu liku merintang. Medan ini bersalur kesamaran menuju pengakhiran. Akal budi dan janji yang dijaga tetap teruji jua. Iman, ilmu dan amal kan diduga, takwalah beri sayang. Anak, kau ditimang-timang duniawi, semoga berindah-indah di syurgawi. Teguh jiwa menolak habuan dusta, jangan khianati. Sekecil amanah kan dihitung. Berkatalah yang benar walaupun pedih dan payah, biar sempurna saksi syahadat.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah semuanya. Kaifa halukum jami'an? Apa khabar semua? Saya harapkan, saya doakan agar semua dalam keadaan yang sihat sejahtera pada pagi ini, dan seluruh ahli keluarga, tuan-tuan dan puan, ahli keluarga kita semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat, insya-Allah. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi menunggu di awal tadi, daripada jam 8.30 kan, dah ready dengan Al-Quran masing-masing, dan saya yakin tuan-puan pun dah berada dalam keadaan yang bersiap sedia kan, untuk hal-hal kerja rumah. Mungkin dah siap awal tadi dah, lepas subuh dah tuntang-tuntang kat dapur dan sebagainya. Dan Alhamdulillah pada jam 8.30 pagi Allah izinkan kita untuk bersama pada pagi ini ya. Jadi sama-samalah kita merafakkan sendi tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi keizinan kepada kita untuk bersama-sama pagi ini untuk menimba ilmu Allah yang sangat-sangat luas sebenarnya. Kalau kita fahami nilai ilmu ini sebenarnya sangat-sangatlah luas. Jadi apa yang kita dapat ini adalah sebahagiannya sahaja. Tapi apa-apa pun kita kena bersyukur kerana Allah masih lagi menghadirkan hati ke dalam menghadirkan hati kita ni ada perasaan, wujudnya perasaan yang mencintakan ilmu. Ya. Syukur pada Allah, berterima kasih kepada Allah. Baik, kepada sahabat-sahabat yang baru masuk dan yang memberi salam sebentar tadi, saya jawab dengan lafaz Waalaikumsalam. Minta maaf tak dapat nak sebut nama seorang-seorang ni kan. Tapi insyaAllah jangan risau, saya baca, saya tengok nama-nama ni kan, yang bagi salam pun semua saya jawab dengan lafaz Waalaikumsalam. Dan saya mohon kerjasama sahabat-sahabat semua untuk bantu saya sama-sama kita sebarkan kita punya live pada pagi ini. Kita sebarkan ilmu ini bersama. Mudah-mudahan ada ganjaran buat kita, insya-Allah tuan-puan. Saya selalu sebut benda ni. Saya tak mampu bergerak seorang-seorang tuan-puan. Saya kena ada sahabat-sahabat yang bersama untuk kita nak memenuhi matlamat kita ni. Matlamat kita ni nak berkumpul kerana Al-Quran. Kita nak adakan keluarga yang cintakan Al-Quran. So kita kena sama-sama. Kita kena sama-sama berkembang. Kita kena sama-sama bergerak. Okey, bantu saya untuk sharekan dahulu. Kita jemput sahabat-sahabat kita yang lain. Ni pun nak masuk ambang Ramadan dah ni. Jadi kita dah kena bersiap sedia dah. Kita kena bersiap sedia. Mungkin ada sahabat-sahabat yang nak masuk ke kumpulan tadarus mana-mana nanti bila tibanya Ramadan. Jadi mungkin asbab itu, asbab kita share tu, sahabat-sahabat kita ni dapat balik refresh apa hukum hakam berkaitan dengan ilmu tajwid lah khususnya ya. Dan mereka dapat applykan apa yang mereka dapat pada hari ini dan pada hari sebelum-sebelum ini dan untuk hari-hari seterusnya, insya-Allah. Okey, jadi terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat yang sudah bantu saya share, kongsikan kepada yalah kawan-kawan ke, ahli keluarga ke, tak kisahlah tuan-puan ya. Saya tak kisah pun. Itu usaha kita sahaja. Kalau ada orang nak tengok ke tak nak tengok ke, itu di luar bidang kita lah. Okay, kita cuma mampu buat apa yang terdaya sahaja, insya-Allah nah. Terima kasih saya ucapkan. Kepada mereka yang baru masuk, Alhamdulillah, selamat datang semuanya. Dan kalau ada sahabat-sahabat yang baru pertama kali bersama dengan Izzy Ngaji pada pagi ini, bersama dengan saya pada pagi ini, mungkin boleh intro sikit di ruangan komen kan, bagi tahu saya pertama kali daripada mana tuan-puan. Tuliskan. Okey. Kalau daripada Singapura ke, Sabah, Sarawak ke, ataupun Johor, Kelantan, mana-mana lah, boleh intro sikit lah. Dan jangan lupa kepada sahabat-sahabat yang belum sertai grup Telegram kami, Jom Belajar Mengaji, JBM, Jom Belajar Mengaji, sila tekan link di atas, saya ada sediakan tuan-puan masuk dalam grup tersebut. InsyaAllah apa-apa segala jenis info berkaitan dengan program kita, seminar dan sebagainya, hatta live ini sendiri pun semuanya akan diletakkan di dalam grup tersebut, insyaAllah. Tekan saja link di atas nah.
Baik, untuk hari ini hari Jumaat, hari yang penuh dengan barakah. Kita dah berada di penghujung minggu dah. InsyaAllah minggu depan kita ada seminggu lagi masa, dan masuk untuk minggu seterusnya kita dah mula dah untuk bersiap sedia. Orang kata apa, countdown nak masuk puasa dah. Kita ada seminggu je lebih kurang. Jadi tuan-tuan dan puan, persiapan kita, timbulkan persoalan bagaimana persiapan kita, dan insyaAllah kita cubalah perbaiki apa yang perlu kita perbaiki. Kita cuba jadikan Ramadan pada tahun ini Ramadan yang terbaik lah buat kita. Semalam sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan dah dengar sedikit pencerahan, perkongsian daripada saudara Irfan. Semalam pada jam 3 petang. Saya rasa tuan-puan pun ada kan. Ada yang dapat bersama, dan yang tak dapat bersama tak apa. Kita ada je save live tu, tuan-puan boleh tengok balik. Cuma feel dia tu tak sama lah kan, kalau kita tengok live dengan tengok ulangan. Tapi tak apa, yang penting kita nak dapatkan input tu sahaja. Okay, kita nak dapatkan input tu. Jadi saudara Irfan semalam dah terangkan apa yang perlu kita lakukan apabila tiba je Ramadan. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan, mungkin perkongsian tersebut boleh menjadi satu titik semangat buat semua, buat sahabat-sahabat semua untuk menjalani ibadah puasa pada tahun ini dengan lebih baik lah, insyaAllah, dengan lebih cemerlang, terbilang dan gemilang. Okey. Untuk pagi ini, okey tuan-tuan dan puan, untuk pagi ini kita akan baca dahulu surah Kahfi daripada ayat 1 hingga 10 insya-Allah. Kemudian bacaan semasa kita, ya, kita akan sambung pada muka surat 200 kita akan sambung pada ayat dulu. Ayat 213 muka surat 33. Ayat 213 muka surat, siapa yang nak buka Quran, buka muka surat 33 ya. Muka surat 33. Baik. Jadi insya-Allah ini dia surah Al-Kahfi. Kita akan mulakan. Sahabat-sahabat yang belum share, tolong share dulu. Kita nak mula dah ni. Syekh Kembo. Terbaik Cik Wan. Sahabat saya. Okey, yang belum share tolong share dulu insya-Allah. Baik. Jadi terlebih dahulu sama-sama kita nakkan barakah keberkatan di atas pertemuan ini. Sama-sama kita dahulukan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita teruskan. Jom sama-sama kita bacakan dahulu surah Kahfi ayat 1 hingga 10. Jadi saya mohon sahabat-sahabat semua untuk dalam keadaan yang selesa sekarang ini. Okey, sampai ada Quran, pastikan jaga ada adab dengan Al-Quran, itu yang penting. Kemudian mohon kerjasama semua untuk sama-sama kita fokus pada bacaan kita. Okey, tinggalkan segala perkara-perkara yang tak penting, tak perlu. Okey, dan elakkan untuk komen perkara-perkara yang tidak perlulah sepanjang kita punya pengajian ni insya-Allah. Tapi tak ada masalah lah kan, kalau nak tanya-tanya ke apa tak ada masalah insya-Allah. Okey, dialu-alukan. Okey. Kalau bukan saya yang jawab pun insya-Allah ada sahabat-sahabat yang sudi membantu kalau saya tak perasan kan. Baik, hal antum musta'idun aw la? Adakah anda semua dalam keadaan yang bersedia? InsyaAllah saufa nabda, kita akan mula untuk bacaan surah Kahfi daripada ayat 1 hingga 10. Baik. Tarik nafas masing-masing tuan-tuan dan puan, tarik nafas. Kita mulakan. 1, 2, mula.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على kita ulang sekali lagi. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah, selesai untuk bacaan kita surah Kahfi daripada ayat 1 hingga 10. Alhamdulillah tuan-puan, yang tak sempat ikuti bersama, nanti habis sharing ni boleh baca sendirilah. Okey, jangan risau. Baik, untuk pagi ni kita akan sambung bacaan semasa kita. Okey, seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan sambung ayat 213 tuan-tuan dan puan. Ayat 213, muka surat berapa? 33. Okey. Jadi sahabat-sahabat, okey, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan, untuk ayat 213 ni, seperti yang saya maklumkan semalam, saya bimbang takut ada yang baru masuk hari ni kan, ataupun semalam tak sempat nak ikut. Ayat 213 ni dia panjang. Jadi tuan-puan jangan tengok daripada pangkal ayat tu. Sekarang ini kita berada di separuh ayat 213. Yang mana semalam kita baru selesai daripada pangkal permulaan ayat 213 sampailah dalam lebih kurang 2 baris ke 3 baris, tak silap saya. 3 baris. Okey. Kemudian ni kita masuk balik untuk sambungannya. Sehinggalah selesai untuk melengkapi satu ayat itu. Sebab tu saya letakkan ada dot-dot ni kat sini tuan-puan. Ada titik-titik ni. Nampak tak? Ni titik-titik ni yang saya hijaukan ni. Jadi nak menunjukkan bahawa adanya ayat lain sebelum tu. Masih lagi ayat 213, InsyaAllah.
Baik, yang baru masuk, yang belum share, tolong share dulu sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Kan. Baik, jadi jom kita teruskan untuk bacaan semasa kita. Tuan-puan boleh tengok dulu di sini. Kita akan baca dulu sama-sama tuan-tuan dan puan. Okey, kemudian baru kita pergi pada sesi bedah membedah. Jadi jangan lupalah untuk sediakan alat tulis nota masing-masing ya. Jom kita mulakan. Tarik nafas, kita baca dulu sama-sama. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah tuan-tuan puan. Jadi selesai dah bacaan kita sebentar tadi. Jom kita teruskan untuk sesi bedah membedah. Okey, jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita relax-relax je belajar tuan-tuan, santai-santai je. Jangan muka kerut-kerut sahaja. Kan? Jangan muka kerut-kerut, tenang-tenang, senyum-senyum sikit. Kan? InsyaAllah jom kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. Baik, huruf waw baris atas wa. Okey, huruf waw baris atas wa nipis saja wa. Kemudian ma kat sini asalnya memang ma asli. Okey, cuma jangan keliru tuan-puan. Jangan kita baca wa ma, tak perlu. Di sini kita kena abaikan huruf mat di sini dan terus masuk pada huruf kha yang bertanda sukun ini. Okey, huruf kha yang bertanda sukun, maksudnya huruf kha matilah. Okey, jangan wa ma. Tak digugurkan. Sebab apa? Sebab kat sini huruf mat ni alif mat tuan-puan. Tahu kan? Huruf mat ni adalah huruf yang mati. Huruf mat ni adalah huruf yang mati. Jadi huruf mat, huruf yang mati bertemu dengan huruf kha yang mati. Jadi memang tak boleh dibaca lah. Betul tak? Huruf mati bertemu dengan huruf mati. Hamzah wasal ni tuan-puan tak perlu tengok lah. Hamzah wasal yang berada di tengah ni abaikan sahaja. Kerana kita tahu hamzah wasal dalam keadaan kita menyambungkan bacaan, ianya tidak memberikan apa-apa fungsi ataupun peranan lah. Okey, kena jelas di situ. Baik, jadi itu sebablah kenapa ma ni kita tak baca dua harakat. Asalnya memang dua harakat. Wa ma. Tapi disebabkan huruf mat ni, okey, huruf mat ni kita kena tahulah status dia sebenarnya adalah huruf yang mati. Cuma tidak diletakkan simbol mati lah, simbol sukun di atasnya. Jadi bila kita baca wa makh pertemuan dua sukun. Di sini disebut sebagai iltiqa sakinain. Pertemuan dua sukun. Pertemuan dua sukun. Sukun yang pertama pada huruf mat, sukun yang kedua pada huruf kha. Jadi sukun yang pertama itu digugurkan bacaannya. Itulah kesimpulan dia. Okey. Baik.
Wa makhta. Huruf kha tebal selamanya. Wa makhta. Wa makhtalafa. Wa makhtalafa fihi illa alladhi talafa fi. Talafa. Baik, 3 huruf ni satu harakat sahaja. Kemudian fi 2 harakat ni ya mad. Sebelumnya baris bawah. Fi. Talafa fi. Talafa fihi illa alladhi. Fi 2 harakat. Huruf ha bulat, baris bawah hi, satu harakat saja. Hi illalladzi. Hi illal. Lam bersabdu ni jaga molek-molek. Jangan terabai pula. Fihi. Fihi i. Bunyi hamzah baris bawah pastikan jelaskan baik-baik bunyi dia. I. Tahqiq. Okey, jelaskan baris pada hamzah tu. Jangan fihi la. Nampak tak? Bunyi malas-malas ataupun bunyi macam ala kada je. Wa makhtala. Tengok saya buat bunyi ala kada pada hamzah ni. Perhatikan, dengar baik-baik. Wa makhtalafa fihi alladhi. Dengar tak? Saya buat tempo perlahan sikit. Wa makhtalafa fihi alladhi. Hil. Tak nak hil. Jangan kita memudahkan bunyi dia. Fi. Macam mana yang kita nak, itu yang disebut tahqiq tu. Kita jelaskan baris pada hamzah tu betul-betul. Wa makhtalafa fihi illa alladhi. I. Fihi illa alladhina utu. Senang cerita, mana-mana hamzah yang kita jumpa dalam Al-Quran, baik baris atas, baris bawah, baris depan, pastikan kita sebut betul-betul. Jadi untuk menyempurnakan sebutan bagi hamzah ni macam mana? Kenalah berbalik pada makhrajnya. Mana kedudukan hamzah ni? Makhraj dia kat mana? Pangkal lidah. Pangkal kerongkong, tuan-tuan. Bukan lidah, tersasul tadi. Pangkal kerongkong ni, kerongkong kita ni pangkal bawah sekali. I, u. Barulah bila kita dah faham dari sudut makhraj tu, ilmu berkaitan dengan makhraj, baru kita dapat fahami dengan lebih jelas apakah yang dimaksudkan menetapkan bunyi hamzah sebaik-baiknya. Okey, menetapkan baris tu lah. Wallahu alam. Kita teruskan. Fihi illalladhi. Huruf lam bersabdu. Sekali lagi kan. Illalladhi. Baik, perkataan ni bukanlah perkataan yang asing, kita selalu dengar. Illalladzina. Dhi 2 harakat. Dan jangan lupa huruf zal, keluarkan sedikit hujung lidah. Illalladzina utu. U hamzah sekali lagi kan. Jelaskan bunyi hamzah tu baik-baik. Utu. Kat sini hukumnya mad badal. Okey, hamzah yang dibaca 2 harakat, ingat kan, yang berada di awal kalimah, awal perkataan, disebut sebagai mad badal. Okey, mad badal dia sama je macam mad asli, cuma nama hukum je berbeza. Jadi janganlah pening-pening. Okey, jangan pening-pening. Utu. Okey, 2 harakat sama macam mad asli. Jangan bimbang. Cuma nama je lah. Nakkan kefahaman yang lebih lanjut, tuan-puan kena ikuti kelas yang betul-betul lah, yang menceritakan detail berkenaan dengan mad badal ni. Cuma saya hanya menceritakan secara umum saja dari sudut nama dan bagaimana keadaan dia. Okey, hamzah yang dibaca 2 harakat. Hamzah yang dibaca 2 harakat dan berada di awal kalimah lah. Kalimah ni perkataan, di awal perkataan. Okey, yang penting hamzah 2 harakat. Sama ada i ataupun u macam ni. U, nampak? 2 harakat. Namanya mad badal. Sebiji. Baca dia tak ada beza pun dengan mad asli. Tu. Baik. Kat sini mad asli lah. Kan? Ni mad asli. Sebab dia bukan hamzah. Kalau ada hamzah, namanya mad badal. Kalau dia bukan hamzah, mad asli. Tu, 2 harakat. Huruf ha bulat baris depan.
illal ladzina utuhu. Hu satu harakat. Min ba'di ma. Min ba'di. Nun mati bertemu ba, hukumnya iqlab. Okey, nun mati bertemu ba, hukumnya iqlab. Iqlab ni maksudnya tukar. Kita nak tukar apa? Tukarkan bunyi nun kepada mim. Sebab tu diletakkan mim kecil kat sini. Baik, jadi macam mana pelaksanaan dia? Kita tutup bibir secara bersahaja. Kalau kita tutup secara sempurna, dia akan jadi mim. Mim. Betul-betul bunyi mim lah. Tapi kalau kita kata bersahaja ni tadi, just tutup bibir. Mim. Tapi dalam keadaan yang tidak sempurna, ataupun biasa istilah yang saya selalu sebutkan, lemahkan pegangan di antara dua bibir mulut kita. Lemahkan pegangan. Kalau kita kuatkan pegangan tu, bila lemahkan, kan? Tu kuat. Lemah. Min ba'di ma dapat tak bunyi dia? Itu untuk iqlab. Okey, boleh? Clear dan iqlab ni selalu kita jumpa dalam Quran. Yang penting bila kita dah faham kaedah tu, kita praktikkan. Dan satu lagi, jangan lupalah iqlab ni semestinya ada unsur dengung, 2 harakat semestinya. Ba'di ma ba'di ma huruf ain, tuan-tuan dan puan. Okey, jangan tahan suara. Ba. Min ba'di ma min ba'di min ba'di ma ja'athumul ma 2 harakat. Ni alif mad. Kena panjang 4 atau 5 harakat. Sebab apa? Sebab kat sini ada simbol mad bertemu dengan hamzah. Itu je clue dia, tuan-tuan. Nampak je simbol mat tu. Simbol mat ni yang kita istilahkan misai, simbol ombak dan sebagainya. Dan tengok selepas tu, kalau ada hamzah, maka panjangkan saja 4 ataupun 5 harakat. Itu apabila kita melihat dari sudut simbol-simbol lah yang ada pada penulisan tersebut. Tapi kalau kita membicarakan tentang hukum hakam ilmu tajwidnya, kat sini kita sebut mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Min ba'di ma kalau orang tanya berapa harakat? 4 atau 5 harakat. Apa hukum dia? Mad wajib muttasil. Apakah yang boleh kita faham dengan mad wajib muttasil? Iaitu pertemuan huruf mad, iaitu pada alif ni, huruf mad yang bertemu dengan hamzah. Okey, ni ada hamzah, dia bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, dalam satu kalimah. Alif mad dalam satu alif mad di situ, hamzah pun di situ. Apa makna di situ tu? Perkataan tu lah. Itu maksud dia mad wajib muttasil. Okey? Boleh? Alright, kita sambung lagi. Humul bayyina. Okey, sorry, huruf ta ni belum lagi kan? Huruf ta ni kita matikan, kemudian akan adanya sifat hams, iaitu udara yang terlepas. Cuma pastikan suara kita ni tahan dulu. Suara tahan dulu. Kemudian bau. Okey, jangan awal-awal tu itu bunyi bocor tu orang panggil. Bunyi bocor. Dia tak tahan suara betul-betul. Bunyi macam jadi min ba'di ma ja'at tu yang jadi kadang-kadang bunyi terlebih.
Dia ada leaking. Dia ada bocor kat situ. Boleh tuan-puan? Okey? Jangan biarkan dia bocor. Macam mana tak nak bagi bocor tu? Tahan suara kita betul-betul. Macam kita eja AT, huruf A dengan T, at maja'at. Bila dah tahan suara, bila kita lepaskan udara selepas daripada tertahannya suara tadi, baru kita akan dengar. Bila kita dengar tu, tak ada dah bunyi bocor tu. Kan? Min ba'di ma ja'at. Tu bocor. Min ba'di ma ja'at humul dia tahan baru lepas. Jangan lepas kat awal itu yang ingat, faham istilah, ingat term tu, istilah bocor tu. Huruf ta, huruf kaf, paling kena jagalah pada sifat hamsnya, insyaAllah. Min ba'di ma ja'athumul bayinatu baghyan bainahum. Humul, huruf ha baris depan humul, kat sini matikan lam dan jangan tawallud. Jangan beranakkan bunyi dia. Humul, kan? Humul, tak mau lala tu. Min ba'di ma ja'at humul bayinatu. Humul bayinatu. Dapat kan bunyi dia? Humul bayyi. Huruf ba baris atas, kemudian ada ya bersabdu. Pastikan sebut betul-betul. Jangan bayi. Itu baby kan? Bayi. Bayyi. Tekan sikit suara kita. Bayyina. Bayyina. Bayyinatu. Kemudian nun baris atas. Kat sini ada alif mad. Maka panjangkan 2 harakat. Tubaghyan. Okey? Boleh. Huruf ta sifatnya hamas, sikit je keluar angin. Thanks. Jangan bunyi jangan bunyi bocor. Faham Puan Maznah. Okey, baik. Bayyinatu. 2 harakat tadi. Tu huruf ta bari depan, 1 harakat sahaja. Huruf ba bari atas. Kemudian huruf ghain bar. Huruf ghain tebal selamanya. Jangan bar. Pangkal lidah akan menaik semestinya. Okey, pangkal lidah dia akan terangkat. Bukan tak semestinya terangkat dan bersentuhan, dia terangkat je tuan-puan. Okey? Dia terangkat. Yang penting dia terangkat bagi mewujudkan ataupun mengadakan sifat tebal ataupun kita nakkan hasil suara tebal tu. Maka pangkal lidah akan terangkat. Kalau tak terangkat tu bar, tu yang bunyi nipis tu. Bar. Tak kemas lah. Tak kemas. Baghyan bainahum min ba'di ma ja'athumul bayinatu baghyan. Okey, kemudian ya kat sini asalnya tanwin. Baghyan. Yan itu asal dia tanwin. Jadi tanwin bertemu dengan huruf ba. Bila tanwin bertemu dengan huruf ba, hukumnya iqlab. Kan? Tanwin bertemu dengan ba, hukumnya iqlab. Jadi satu tanda daripada baris 2 ni digantikan dengan mim. Nampak tak ni? Ni kan tadi saya kata dia tanwin. Sepatutnya ada 2 lah. Baris 2 di atas. Itu yang kita faham selama ni kan. Jadi satu tanda tu digantikan dengan mim. Tujuannya nak bagi tahu adanya unsur iqlab, adanya unsur tukar. Bunyi tanwin kepada mim tu. Baghyan jadi baghyam. Yan jadi yam. M ujung. Yam. Okey. Baghyan bainahum. Dan hukum iqlab, lemahkan pegangan di antara 2 bibir mulut kita. Macam saya
huraikan di sini tadilah, kan? Kalau tutup sempurna baghyan yam, tapi bila nak lemahkan bunyi dia baghyan kalau sempurna lemah kita yang buat ni kita rasalah lemah dia itu je kaedahnya insyaallah. Min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum. Dengung dua harakat lah pada iqlab. Bai, huruf ya yang bertanda sukun sebelumnya baris atas. Adanya unsur lunak di sini, unsur lembut. Syarat dia bila kita tengok adanya ya ataupun waw yang mati sebelumnya baris atas. Okey, maka di situ disebut bacaan lunak, bacaan yang lembut. Bainahum baghyan baghyan bainahum. Dapat tak? Okey, itu saja. Kemudian hum ni kita matikanlah secara izhar jelas. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Baik, jadi saya rasa ayat ni mungkin panjang. Jadi kita berhenti kat sini dulu. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Boleh ikut sampai sini. Kemudian ambil balik min ba'di ma ja. Okey, kita ambil potong-potong lah. Kalau mampu habiskan satu nafas ni, lagi elok kan sampai sini. Bainahum. Okey, ready semua? Kita mulakan dengan isti'azah. Wa makhtalafa. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ikhtalafa fihi illa allazina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Kita ambil semula min ba'di. 1, 2, mula. Min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum. Boleh? Sampai sini dulu. Kemudian kita tengok kat sini. Fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi biiznih. Okey, kita tengok kat sini. Fahadallahu alladhi. Fa baris atas, fa, ha baris atas. Satu harakat ni, semua satu ni. Faha. Ha simpul lah, jangan dipedaskan. Faha, biasa je. Faha. Fahadallahu alladhi. Kalimah Allah. Okey, lafzul jalalah. Okey, kalimah Allah ni apabila kita tengok sebelumnya terdapat huruf berbaris atas, maka perlu ditebalkanlah. Lam pada kalimah Allah ni. Jangan fahadallah. Tak mau dollah. Fahadallah. Dan yang tebal ingat pada lam sahaja da, jangan tebal. Fahado, tak nak do. Fahada, dallah, dallah. Latih gitu. Fahadallahu allazina amanu. Hulladhi, huruf lam bersabdu hulla.
Ni dua harakat dan hujung lidah kita keluarkan sedikit pada huruf zal ni, sebutan zal baris bawah. Zina amanu. Apa ni? Mad badal. Ingat tak saya kata tadi, kalau hamzah yang dibaca dua harakat dan kedudukannya di awal kalimah disebut sebagai mad badal. Okey? Mad badal. Ingat tu tuan-tuan dan puan. Okey, selit sikit tuan-puan siapa yang belum share tolong share dulu. Kita tolong share dulu. Boleh? Yang belum share tolong share. Terima kasih. Okey, kita sambung. Fahadallahu alladhina dua harakat. Mad badal. Manu mim satu harakat, baris atas ma. Nu dua harakat. Ni waw mad sebelumnya baris hadapan. Okey, ini huruf apa pula? Ni namanya huruf ziyadah. Huruf tambahan. Ada pada tulisan sahaja tuan-tuan dan puan. Dia ada pada tulisan sahaja. Tetapi pada bacaan tidak ada. Jadi itulah apa yang kita boleh faham di sebalik penamaan huruf ziyadah, iaitu tambahan. Ziyadah ni maksudnya tambahan, huruf tambahan. Ada pada tulisan, tiada pada bacaan. Ingat tu sampai bila? Hatta yaumul qiyamah. Sampai hari kiamat tuan-puan. Ingat benda ni. Limakhtalafu. Baik. Fahadallahu alladhina amanu Di sini huruf lam baris bawah, mim baris atas ni terus masuk pada kha yang mati. Limakhtalafu fi talafu okey. Ta dengan la ni satu harakat saja. Masuk fu ni baru dua harakat semula. Kha jangan lupa tebal selamanya. Limakhtalafu fihi. Fu fi. Dua-dua ni dua harakat mak asli lah. Fu mak asli, fi pun mak asli. Yang tengah ni apa? Huruf ziyadah, sama macam di sini tadi. Kan? Tidak ada apa-apa fungsi pun. Biarkan dia di situ. Kita anggaplah ianya wayang je. Wayang dia ada je kat situ, tapi tak baca pun. Limakhtalafu fihi minal haqqi. Minal huruf lam ni alif lam qamariyah lah. Okey. Alif lam qamariyah. Minal jangan minal tambah nala tambah nala. Minal haqqi. Huruf qaf. Jangan lemahkan bunyi dia. Haqqi kan. Haqqi. Qu. Minal haqqi biiznih. Gitu. Minal haqqi. Okey, qi ni satu harakat aja. Biiznih. Huruf ba baris bawah, bi, hamzah baris bawah, i. Kemudian di sini ada huruf zal tuan-tuan dan puan. Kat sini biasanya kadang-kadang kita tak perasan. Saya bercerita tentang dari sudut kesempurnaan sifat tuan-puan. Saya bercerita tentang sifat. Jadi kalau saya sentuh sikit bab makhraj pada huruf zal ni, kalau kita bincang tentang makhraj, dari mana dia keluar? Ni hujung lidah, biizni. Baik. Kemudian bila cerita tentang kesempurnaan sifat, huruf zal ni jangan kita tahan suara. Kerana apa? Huruf zal ni adalah sifat suara yang mengalir. Suara yang mengalir. Macam mana nak tahu mengalir ke tidak? Mengalir. Dan bagaimana dengan keadaan yang mengalir ini tadi, suara yang mengalir ini tadi, kita ubah jadi bunyi yang tertahan. Macam mana? Dia akan berlaku begini.
Nampak? Kita matikan bunyi dia. Bi'iz. Jadi dalam keadaan kita mematikan tu pun ada kadar tahapan dia. Mungkin boleh jadi terlalu pekat bunyi dia. Bi'iz. Bunyi belakang tu. Ataupun bi'iz. Z. Di situ sebenarnya kalau kita perhatikan, kita dengar baik-baik, adanya unsur sedikit tawallud, iaitu kita memberanakkan bunyi dia. Bi'iz. Tu. Sedangkan sifat bagi huruf zal ialah sifat suara yang terlepas. Namanya sifat rakhawah. Okey, sifat yang terlepas. Bi'iz. Cuma pada bacaan kita, bukanlah kita akan baca minal haqqi bi'izni. Tak, bukanlah macam tu. Berbalik kepada kaedah bacaan yang tepat lah, mengikut hukum hakam yang ada kat situ. Saya bercerita tadi, suara yang terlepas ialah berbalik kepada sifat dia. Bi'izni. Nampak? Jadi takkan berlaku begini. Contoh suara yang kita putuskan tadi, kita tahan suara, dia akan jadi macam ni hasil dia. Saya buat pelan-pelan. Minal haqqi bi'izni. Nampak tu? Dengar tu? Bi'izni. Kalau kita buat laju tak perasan tuan-puan. Contoh saya ambil daripada sini. Fahdallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'izni. Nampak? Bi'izni. Kalau laju memang tak perasan. Hatta kalau guru Quran sendiri pun kadang-kadang tak perasan lah. Bukan tak perasan dengan kesilapan tu, maksudnya kalau dengar pun tak perasan adanya suara tertahan tu. Jadi nak semak balik jadi ke tidak, kita kena tahqiqkan bacaan kita, perlahankan bacaan kita. Fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'izni. Biarkan mengalir. Bi'izni. Ustaz leceh lah Ustaz. Macam merumitkan je. Kalau orang awam baca meninggalkan sifat-sifat ni, dianggap meninggalkan kesempurnaan itu je. Dia tidak menjadi apa-apa kesalahan pun sebenarnya. Okey, dia hanya dalam status meninggalkan kesempurnaan. Tapi ialah sampai bila kita nak duduk dalam kelompok begitu. Cuma kalau guru Quran, dia adalah satu benda yang aib lah kalau kita meninggalkan kesempurnaan sifat ni. Okey, benda yang aib lah. Kalau di sisi para ilmuwan Quran ni, benda tu kalau kesalahan tu berlaku pada guru Quran dan ianya didengari oleh sekelompok guru-guru Quran yang lain, so benda tu macam memalukan lah, benda yang aib lah sebenarnya. Cuma kalau dalam status orang awam, okey, yang bukan mengajar dan sebagainya, maka dianggap meninggalkan kesempurnaan. Kena faham tu lah. Dia tak adalah dosa apa pun. Okey, cuma meninggalkan kesempurnaan. Cuma timbulkan persoalan, sampai bila kita nak duduk dalam keadaan tu. Kalau kita ni jenis ambil mudah, kita akan kata, oh tak apalah. Oh tak dosa ya Ustaz. Tak apalah. Kan? Tak syok lah. Itu sahaja. Jelas sahabat-sahabat semua berkaitan dengan huruf zal. Sedih rasa ajak berkali-kali tapi dia mau buat dek je. Tak apa tuan-puan. Kita usaha kita ni, kita ajak sahabat-sahabat kita ngaji sekali ni, dan kita kena faham dalam kita menyebarkan dakwah ini, dia memang ada pahit manis dia lah. Bukan semua, walaupun kita ni orang kenal ke orang tak kenal ke, hatta artis sekalipun, ustaz-ustaz sazah yang famous sekalipun, kalau dia ajak berdakwah kepada masyarakat umum ni, bukan semua boleh terima macam tu tuan-puan. Bukannya semua boleh terima kan. Jadi kita cuba sebarkan. Cuma kita kena tahu, bukan semua orang yang akan ikut kita lah. Itu saja. Cuma jangan bersedih dan jangan rasa macam putus asa.
Kalau saya fikir macam tu, saya pun boleh rasa macam tu kan. Kalau nak kata aku ni ajar Quran tapi tak ada pun orang nak join, tak ada pun orang tengok. Kan? Kalau fikir macam tu lah, maka tak bergerak lah. Jalan ataupun medan dakwah ni akan terhenti setakat itu sajalah. Jadi kita usaha mana yang mampu. Kita dah ajak kan. Kalau dia orang tak nak, tak apalah, nak buat macam mana. Cuma kita doakan yang terbaik. Cuma jangan kita judge mereka lah. Jangan kita kata habislah kamu, dah tua-tua pun tak nak ngaji Quran ke boh. Udah masuk Perak pula ya. Kan dah tua-tua ke boh. Jadi jangan kita simpan perasaan macam tu, abaikan, dan kita doa yang baik-baik lah. InsyaAllah satu hari nanti Allah akan beri keizinan untuk mereka bersama-sama untuk dekat dengan Quran. Dia bukan ni, saya bukan cerita tentang isu baik jahat, baik tak ada kaitan tuan-puan. Ni cerita tentang kesedaran sebenarnya, itu saja, tentang kesedaran. Okey, dah jom. So, relax. Okey, kita teruskan. Kita buat mana yang ada. Kita bukan nakkan quantity, kita nak quality. Okey, ingat tu sampai bila-bila. InsyaAllah santai tapi sampai. Fihi minal haqqi biizni. InsyaAllah saya dah selesaikan apa yang saya rasa nak bagi tahu kepada tuan-puan, dan saya harap tuan-puan faham dan jelas di sini nah. Kesalahan kecil ke Ustaz bunyi tawalud? Tawalud kesalahan kecil sahaja, selagi mana ianya tidak berlaku pertukaran huruf. Kena faham tu lah. Walaupun kita faham asasnya tawalud tu bunyi yang beranak, tapi syaratnya tidak sampai berlakunya perubahan baris. Contoh nah, minal, itu bunyi dia fihi minal. Baik, bila kita tawallud minal, so itu okey lagi. Tapi kita risau tawallud yang kita lakukan tu, bunyi yang diberanakkan tu sehingga menimbulkan baris. Minala, fihi minala haqqi minala. Kan daripada bunyi l tadi, sebab dah selalu sangat dah sebati dengan bacaan kita, sampai satu tahap kita pun dah terlepas pandang semua, minala terus jadi la. Maka di situ berlakulah lahnu jali, kesalahan yang nyata. Dan alasannya kerana apa? Alasannya apa? Sebab kita menukar baris. Maksudnya asalnya mati, tapi kita tukarkan baris mati itu jadi baris yang hidup berbaris atas. Minala haqqi bi'izni. Bi'iz, macam tadi kan, bi'izani kan, dia sebenarnya tawalud je, tapi sebabkan ialah mungkin tak dibendung, bi'iz terus jadi bi'iza za. Nampak tu? Okay, faham Baik, insyaAllah. Sikitlah pesanan tuan-puan. Mungkin ini sebagai iktibar pengajaran buat kita. Kita dalam berbicara ni pun kena hati-hati jugalah. Kalau hati kita ni terdetik, kita rasa macam kita ni dah terlalu baik sebab kita dah berjaya ikut istiqamah. Dan jangan terkejut kalau Allah palingkan hati kita, tuan-puan. Okey? Muqallibal qulub tsabbit qulubana. Sebab tu ada doa tu. Kan? Saya selalu sebut benda ni. Wahai Allah, tetapkan hati kami. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati kami. Tsabbit qulubana ala dinik. Cekalkan hati kami ni untuk berada di ala dinik, di atas agamamu, jalan agamamu. Sebab apa kita tahu? Syaitan ni dia akan licik, dia sangat licik, dia akan buat kerja. Mungkin sekarang kita cinta dengan Quran, mungkin sekarang ni kita akan sentiasa bersama dengan sahabat-sahabat yang cinta dengan Quran. Tapi mungkin ada satu ketika kalau diuji oleh Allah Subhanahu Taala, kita ni tak mustahil boleh jauh balik dengan Quran ni. Jauh dengan Quran. Ataupun kita meninggalkan suasana, dah tak ada dah perasaan tu. Dia dah hilang, terhapus.
Jadi macam mana nak kekalkan benda ni? So kena ada kesedaran yang sentiasa, kena muhasabah selalu, kena berdamping dengan sahabat-sahabat yang cintakan Quran ni. Kalaulah ada 50 orang yang rapat yang berdamping dengan Quran ni, kalaulah 2% daripada 50 orang ni tadi tiba-tiba rasa lemau, dah rasa macam tak boleh go, tak boleh, dah tak ada orang tarik dia orang dah ni. Jadi itulah peranan sahabat-sahabat yang lain ni tadi. Dia akan tarik semula. So, okey, kembali balik ke jalan yang sepatutnya. Tapi kalau kita bergerak seorang-seorang, kita tak nak bercampur gaul dengan orang-orang yang ni, kita macam buat nohen je, endah tak endah. Kan, orang bertegur siapa, kita pun lantak lah, aku ni bukan jenis sembang orang. Itu penting tuan-puan, silaturahim tu. Kan, silaturahim tu penting. Dan kita nak buat benda baik ni, kena bersama dengan orang-orang yang buat baik. Kena ada circle yang betul. Okey, kena ada kita kata bi'ah, kena ada suasana. Tak ada suasana tak jadi lah. Itu je. Boleh nak? Kena faham. Jadi kena hati-hati dalam bicara kita ni, risau. Nanti dengan perasaan yang wujud dalam hati kita tu, kita rasa macam aku alhamdulillah lah, dah okey. Apalah demo tu, kawan-kawan aku ni teruk lah. Demo ni langsung tak ada rasa nak ngaji ke? Nampak? Terdetik hati tu. Kalau Allah balik sikit hati kita tu, kita jauh dengan Quran, na'udzubillah min zalik. Dan apabila Allah uji kita lagi, kawan yang kita duk kata tadi, mereka lah yang kekal istiqamah sampai bila-bila penghujung. Itulah benda yang kita risau kan. Saya bercakap ni pun untuk kesedaran diri saya jugalah. Macam sekarang ni saya boleh istiqamah mengajar Quran. Dan andai kata Allah uji saya, tuan-puan ni tak nak dengan saya dah, bagaimana perasaan saya ketika itu? Betul tak? Tiba-tiba saya live ni tak ada orang tengok. Jadi jelas bahawa saya live ni sebab nak ada orang tengok. So nampak tak? Sikit-sikit hikmah tu datang. So kita nak buang benda-benda macam tu. Faham tak ni? Jadi sebab tu kita kena sentiasa bersama. Sebab tu saya selalu perlukan semangat tuan-puan. Dan tuan-puan saya yakin perlukan semangat saya juga. Sama-sama. Kita kena bergerak ni, kena sama-sama. Kalau saya sendiri seorang-seorang, tuan-puan langsung tak ada galakan, tak ada semangat. Saya seorang-seorang. So Allah uji saya sikit, saya pun hilang. Saya pun tak apalah, malas lah buat live dah. Aku ajar Quran, bukan ada orang nak tengok pun. Nampak? Di situ syaitan pun duduk bermain-main tu. Kan? Jadi kita buang lah. Saya selalu pernah juga terfikir macam tu, tapi kita buang tepi lah. Saya pun manusia tuan-puan. Okay? Saya pun manusia. Bukan bila kata Ustaz Adi ajar tajwid, power boleh ajar Quran, tontang. Tak ada. Sama je. Kalau kata nak uji tu, lagilah. Kan? Sama je. Tak ada beza pun kita tuan-puan. Ingat tu lah, insyaAllah. Saja saya kongsikan benda ni. Minta maaf kalau ada yang kurang selesa dengan saya punya kalam-kalam kata-kata saya, insyaAllah. Minta maaf sekali lagi. Baik. Kita sambung sikit lagi. Fihi minal haqqi bi'iznih. Kita baca dulu. Fahadallahu alladhi. Boleh nak? Sampai bi'iznih. InsyaAllah. 1. Ready? Tarik nafas. 1, 2, mula. Fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'iznih. Okey, selesai. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wallah. Baik, huruf waw baris atas. Huruf waw baris atas wa. Dan kalimah Allah kat sini kita kena tebalkan. Wa ni base. Kalimah Allah ni je tebal. Lam pada kalimah Allah ni sahaja tebal. Wallahu. Jangan kita bunyikan wa. Wallah. Jangan bawa pengaruh tebal pada huruf waw. Ingat tu. Jangan bawa pengaruh tebal ni pada huruf waw.
Wallahu yahdi man huruf ha yang mati kat sini kita matikan macam biasa dan kalau boleh buat betul-betul jangan pedaskan dia, jangan sempitkan kerongkong kita. Kalau sempit jadi jadilah ha pedas kan. Wallahu yahdi man yasha'u ila sirat. Yahdi ni ya mad sebelumnya baris bawah. Yahdi man yasha'u. Nun mati bertemu ya. Kat sini apa hukum dia? Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham ni memasukkan. Apa yang kita nak masukkan? Nun mati ke dalam ya. Nun mati ke dalam ya bi gunnah. Dengan dengung. Jadi tuan-tuan puan kena faham dengung yang kita maksudkan tu bukanlah dengung yang dua harakat semata-mata, bukan. Itu kadar dia. Tapi yang kita nak faham bi gunnah tu ialah dengan adanya suara yang mengalir daripada daripada peti suara kita ini mengalir dan memberikan tekanan terus pada hidung kita ni, bahagian hidung ni. Itu yang dimaksudkan dengung tu, bi gunnah, dengan dengung. Maya. Bukti dia apa? Tutup hidung. Dan sekiranya ada, bila kita tutup tu adanya unsur sengau bunyi maka jadilah tu. Jadilah tu dengung kita tu. Dan kita elakkan daripada bunyi yang kosong. Yasha. Kalau saya tanya tuan-puan, saya buat kosong saya tanya tuan-puan, ada tak kadar dua harakat tu? Ada tak kadar dua harakat tu? Ada kan? Yes. Jadi itu yang saya maksudkan tadi. Bukanlah bi gunnah itu difahami dengan dua harakat semata-mata. Kalau kita faham begitu, maka kita akan terlepas daripada kesempurnaan tu. Kita tak faham yang dikatakan bi gunnah tu adakah yang dua harakat tu? Bukan. Itu kadar dia. Yang kita nak faham betul-betul maksud bi gunnah tu ialah ini tadi, suara yang mengalir tadi itu pergi tekanan pada pangkal hidung kita ni. Man yasha. Kalau kita faham dari satu sudut saja, panjang dua lah. Nampak? Mungkinlah kefahaman kita takut setakat itu saja. Wallahu yahdi man yasha. Tu bunyi kosong. Bunyi kosong. Tapi bila saya tanya, ada tak unsur dua harakat? Ada dua harakat tu. Tapi belum cukup maksud bi gunnah tu tadi. Boleh faham tak? Benda ni pun bukan benda baru. Okey? Boleh. Fahad wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wallahu yahdi man. Itu. Cuba tuan-puan buat dulu. Okey, cuba tuan-puan buat dulu. Okey. Okay, nak clear? Mantap. Wallahu yahdi man yasha. Panjang ke? Kenalah panjang. Berapa harakat ni? Berapa harakat ni? 4 ataupun 5. Ni kan ada simbol mad bertemu dengan hamzah. Dan kalau kita bicara tentang hukum kat sini, nama dia apa? Mad wajib muttasil. Pertemuan huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimah, dalam satu perkataan ni. Yasha'u ni satu perkataan. Dan dalam tu jugalah huruf mad, dalam tu jugalah huruf hamzah. Itu yang kata mad wajib muttasil. Okey. Wallahu yahdi man yasha'u ila.
Ada dua hamzah ni, u dengan i. Jangan kita lemahkan bunyi dia. Man yasha'u ila sira. Kan? Uila. Ui, tambah ui. Ui. Man yasha'u ila siratim mustaqim. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dapat kan bunyi dia? U ila la dua harakat. Ni alif mat sebelumnya baris atas. U ila si huruf sa tebal. Si huruf ra pun tebal. Okey. Ti pun tebal. Sirati. Jadi bayangkanlah kalau kita lemahkan semua huruf ni, 3 huruf ni, siratim. Contohlah kita buat kat sini Bayang saya baca ayat, saya melemahkan 3 perkataan ni je. Tuan-puan akan nampak perbezaan dia yang sangat ketara. Sebab ni huruf tebal. Bila huruf tebal kita nipiskan, memang nampak ketara dia. Contoh daripada wallah ni sampai yasha'u ila saya jaga elok-elok, molek-molek. Sampai sirah ni saya lemahkan dia. Tengok macam mana dia punya kesan dia. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Tuan-puan dapat kesan tak? Dapat dengar ke tidak? Cuba komen dulu. Ke tak dengar? Kalau tuan-puan kata, okey je. Itu ada lah tak kena tu. Okey je ustaz. Tak ada cacat cela pun. Komen. Dengar tak beza dia? Pada kalimah sirati. Saya ulang sekali lagi ya. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim. Tuan-puan mungkin nampak ataupun dengar, ustaz ni buat-buat ke? Tak. Saya melemahkan sifat. Saya tak ada buat bunyi leweh siratim, tak. Saya lemahkan sifat dia. Saya buang tebal pada sa, saya buang tebal pada ra, saya buang tebal pada ta. Itulah hasil bunyi dia. Dan mungkin tuan-puan berpendapat dengar, ustaz buat-buat ustaz ajuk Tak. Saya tak ajuk. Itu bunyi dia. Kalau kita lemahkan sifat, itulah bunyi dia. Kan? Sira. Wallahu yahdi man yasha'u ila sira. Ra. Bukan dibuat-buat tu. Ra. Bunyi yang lemah. Ra. Tapi kalau kita angkat balik semua-semua huruf ni, kita sempurnakan balik sifat dia, bunyi dia akan dengar kemas lah. Kan? Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Kan? Itulah beza dia. Jadi tuan-puan, bila kita nak ngaji ni, kita kena adakan perbezaan. Macam mana bunyi yang kurang tepat, macam mana bunyi yang salah, macam mana bunyi yang betul. Dengan itu membuatkan kita akan lebih berhati-hati dan insya-Allah mudah-mudahan terhindarlah daripada melakukan kesilapan tersebut. Bunyinya lemah, memang bunyi leweh lah. Kan? Kadang-kadang orang salah faham kita, ustaz ni ngajuk orang baca ke? Tidak. Saja buat-buat bunyi lentuk, lembik liuk tu ya. Orang kata lembik liuk ke apa? Ila sira, tak. Itu kita boleh tahulah buat-buat dengan tak buat-buat ni, tuan-puan. Kan? Itu je. Bila kita jauh dengan kesempurnaan sifat, maka kita akan tak mustahil kita akan menjurus kepada bunyi-bunyi macam tu lah. Itu aja. Jadi huruf sad baris bawah si, ra tebal, ra. Huruf ta baris bawah ti tebal. Siratim.
idgham bi gunnah. Tanwin bertemu dengan mim. Okey, dengung kan? Siratim mustaqim. Siratim matikan sin. Mus. Biasa je lah. Huruf ta baris atas ta. Huruf qaf. Ni pun sama juga. Kan dalam surah Fatihah pun ada ni kan. Huruf qaf ni hati-hati tuan-puan ya. Jangan kita lemahkan sifat dia. Sebab apa huruf qaf ni, kalau kita lemahkan sifat dia, dia akan hampir sangat-sangat dengan bunyi huruf kaf. Walaupun kita tahu kita sebut huruf qaf. Kita tak niat pun nak sebut huruf kaf sebenarnya. Tapi disebabkan kita kurangnya pemahaman pada sifat huruf ni, maka secara tak langsung kita baca tu dengan membunyikan huruf kaf. Siratim mustaqim. Andai kata ditanyalah, kamu sebut kaf ya kat situ? Kita akan jawab, tak. Kita akan menafi sekeras-kerasnya. Tak, aku sebut qaf tadi. Aku yakin. Siap swear. Kan? Mustaqim. Memang kita tahu kita sebut huruf qaf. Cuma itulah, sebab kita jauh daripada sifat, maka kita tak perasan lah benda tu. Dan kita tak tahulah kita berbicara tentang apa sebenarnya waktu tu. Kita pun tak tahu kat mana yang silap dia. Sebab apa? Tak adanya kefahaman. Jadi bila kita dah tahu ni, kita tahu, kita pegang betul-betul. Mustaqi, qaqiqu, siratim mustaqim. Okey? Ustaz boleh buat perbezaan antara sa baris bawah dengan sad baris bawah? Boleh? Si, huruf sad. Si, macam ni. Kalau sin, si, S-I-C, S-I-C-K-U-Q, C-Q, C, tu. C, tu huruf sin. Kalau si ni tak ada dalam rumi kan? Tak ada dalam rumi, si. Jadi macam mana nak tahu bunyi tu wujud ataupun macam mana nak adakan bunyi macam tu? Pangkal lidah kena naik. Itu poin penting dia. Si. Si. Kalau pangkal lidah tak naik, si. Pangkal lidah naik, si. Sebab makhraj sa dengan sin ni sama. Hujung lidah berada di belakang gigi belah bawah. Betul tak? Kedudukan dia sama. Cuma yang membezakan dia apa? Sifat. Okey? Sifat. Dia sama makhraj dia. Macam huruf ta dengan ta. Huruf ta dengan ta. Makhraj dia sama. Kalau tuan-puan ngaji, bab makhraj huruf. Ta, ta, da. Tiga-tiga tu semuanya adalah huruf yang datang daripada hujung lidah akan kena pada pangkal gigi, tempat tumbuh gigi belah atas. Kan, siapa yang dah ikut sebelum ni seminar makhraj huruf, saya yakin bila saya cerita ni tuan-puan faham lah. Okey, ta, ta, da, sama tempat dia. Tapi apa yang nak membezakan ta dengan ta ni? Walhal makhraj dia sama. Yang bezanya pada sifat. Yang bezanya pada sifat. Kalau huruf ta, pangkal lidah dalam keadaan yang rehat ataupun itu yang disebut istifal, merendah lidah. Ta, at. Kalau ta, alt, kita rasa pangkal lidah naik. Dan adalah, kalau kita bincang lagi banyak, dia ada sifat itbaq dia. Okay, mulut akan, lidah akan dari melengkung macam tu. Itu nanti insya-Allah lah. Nanti kita masuk bab sifat huruf, tuan-tuan puan. Sebab tu saya duk cerita ni daripada sekarang ni. Nanti lepas raya kita akan ada seminar sifat huruf, insya-Allah. Tuan-puan join lah. Mudah-mudahan ada sedikit kefahaman buat kita. Okey, seminar sifat huruf. Seminar sifat huruf. Bukan makhraj, sifat. Okay, siapa yang dah ikut sebelum ni seminar makhraj huruf, so elok sangat lah. Join terus untuk sifat huruf. Itu sahaja. Saya cuba buat sad baris bawah macam senyum kan Ustaz? Macam senyum si. Saya kalau Puan Ahmad kalau rasa macam itu membantu dalam menyempurnakan sebutan Puan, okey, teruskan. Okey, macam saya tak adalah sebut senyum sebab saya rasa saya sebut tak senyum pun. Mungkinlah ada orang istilahkan kalau baris bawah si kena senyum. Tapi saya sendiri pun tak buat macam tu. Sebab tu saya tak cakap. Faham tak?
Sebab saya pun tak diajar dengan pendekatan yang begitu. Baris bawah semua senyum. Simili. Saya tak diberikan pendedahan begitu. So sebab tu saya pun tak buat pendedahan begitu. Cuma kalau tuan-puan yang dah biasa guru-guru ajar macam tu, baris bawah senyum. Tapi sebenarnya istilah dia sebenarnya bukan senyum kalau ikutkan. Kalau kita berbalik kepada baris bawah ni, saya share kepada tuan-puan baris bawah ni biasa kalau istilah Arab kita sebut apa? Kasrah. Betul tak? Fathah, dhammah, kasrah. Jadi fathah ni kita tahulah baris atas yang terbuka. Kita ni benda rongga kita ni terbuka. Kalau dhammah ni saya share, saya relatekan dengan apa istilah Arab tu, apakah maksud yang nak disampaikan. Dhammah, baris depan. Contoh macam tu, dhammah ni maksudnya kumpul. Kita mengumpulkan di bahagian mulut kita ni tu bunyi dia keluar macam tu. Itulah sebab namanya dhammah. Dan kasrah ni maksudnya apa? Pecah. Kasrah ni maksudnya apa? Pecah. Maknanya daripada kita punya ni, bahagian rahang kita ni akan dalam keadaan yang merendah. Cik kalau kita sebut si, mi, di, ji, ri, bi, ri, di, apa-apa huruf lah baris bawah, kita akan rasa ni kita punya rahang ni macam jatuh ke bawah. Ri, perasan tak? Ri, mi, ji, di. Jadi atas asbab itu, atas asbab yang kasrah ni tadi, renggangnya kita akan rasa rendahnya rahang kita ni, bahagian rahang kita ni, maka dibawakan satu pendekatan yang diistilahkan senyum tu tadi. Kan? Kalau kita cerita rahang jatuh, macam mana kita nak faham rahang jatuh, merendah ni semua ni? So, diistilahkan senyum. Jadi sebab tu kadang baca dimi, kita nampak macam senyum lah. Cuma saya sendiri buat, saya tak ada pun rasa perasaan senyum tu. Jadi oleh itu saya tidak menggunakan istilah senyum tu. Sebab tu tuan-puan tak pernah dengar saya cakap okey baris bawah senyum, si, mi. Saya bimbang juga, takut jadi salah faham. Baris bawah mesti kena senyum ada pula yang mewajibkan benda tu. Itu lagi kita bimbang lah. Itu pendekatan. Jadi kesimpulan dia, kalau tuan-puan diajar begitu dan tuan-puan selesa dengan keadaan begitu, ataupun ianya membantu tuan-puan dalam menyempurnakan sebutan itu, so tafaddalu, silakan. Okey, itu sahaja. Waalaikumsalam Ustaz, nak tanya ni tapi soalan ni tak ada kaitan dengan ayat ni. Nak tanya ni tapi soalan ni tak ada kaitan dengan ayat ni. Nak tanya pasal Waqaf ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau ikutkan tak ada masalah Puan Josia. Okey, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Okey, wajib atas kamu semua untuk menjalankan ibadah puasa kama, seperti mana. Okey, seperti yang terdahulu. So itu maksud dia lah. Jadi kalau nak berhenti kat situ tak ada masalah pun sebenarnya. Okey, cuma kalau boleh sambung je lah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau boleh sambung, itu lagi cantik lah. Kan? Terserlah lah kesempurnaan ayat tu. Begitu. Tapi Ustaz murah senyuman. InsyaAllah. Mantap bosku. Cik Wan Azhar. Saya faham Ustaz, terima kasih. Faham Ustaz. Yes. Okay nah? Rahang diturunkan. Betul. Rasa so tuan-puan ambil, rasakan pengalaman tu sendiri. Buatlah. Rasa dia terjatuh tu, jadilah. Tapi janganlah dibuat-buat. Sebab benda ni dia dalam keadaan yang natural sahaja. Misi. Kalau kita buat-buat sampai bengkok kita punya mulut kita ni, itu tak mau tu. Nampak macam mengajuk-ngajuk pula bunyi dia kan. Jadi tak nak macam tu lah.
Wallahu yahdi. Tuan-puan nampak saya senyum ke? Tak. Tapi rahang saya tetap jatuh. Wallahu yahdi man yasha'u. I. La. Si. Macam tu je lah. Ti. Siratim mustaqim. Boleh? Oh, anak saya baca tak cukup nafas. Hihi. Ada hihi Okey. Boleh je, tak ada masalah. Okey. Baca ikut potongan-potongan. Tak apa, ajar anak-anak tak apa, pelan-pelan kalau kita push lebih sangat pun takut tak dapat. Kita buat potong-potong, tak ada masalah. Okey. Saya try senyum. Rasa rahang macam tak turun pun. Itu saya kata tadi, diikut orang. Kalau ada orang rasa selesa macam tu, memang dia buat senyum tu jadi, silakan. Gitu. Baik, wallahu alam, selesai. Jadi akhir sekali mustaqim ni, qaf ni tebal dan di sini ma'arid li sukun lah. Kita boleh baca dengan kadar 2, 4 ataupun 6. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Habis 2, 4, 6 ma'arid li sukun. Okey, dapat. Saya harap apa yang saya sharekan kepada tuan-puan ni, tuan-puan dapat praktikkan. Bukan sahaja pada ayat ini, malah pada ayat-ayat yang lainnya, insyaAllah. Sebab kefahaman dia, konsepnya sama je, cuma perkataan itulah berbeza-beza. Itu selebihnya kita lebih kepada praktikal, latihan dan sebagainya, insyaAllah. Istilah senyum ni untuk yang baru belajar mengaji. Ya, boleh juga untuk kepada mereka yang baru nak dekat kan, baru nak belajar, fasa belajar, baru lagi sangatlah, orang kata fresh lagi kan. So boleh ambil lah pendekatan macam mana yang tuan-puan diajar oleh guru-guru. Sebab saya yakin tuan-puan bukan ikut saya saja, tuan-puan mesti ikut orang lain juga. Jadi kena seimbangkan lah, tengok. Okey, baik. Saya rasa itu saja. Jom kita baca dulu satu ayat ni daripada wa makhtalafa fi sampailah habis. Nah. Okey, sedia semua? Tarik nafas. Jom. Okey, ready semua? Boleh kita baca Sedia, 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Okey.
Selesai. Untuk bacaan yang pertama, kita baca dalam keadaan yang tempo perlahan. Kita baca sekali lagi. Okay, kita baca sekali lagi, insyaAllah. Ready semua? Kita baca tempo laju sikit, insyaAllah, dengan irama jiharkah. Jiharkah. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Selesai dah pengajian kita pagi ini. Jadi tuan-tuan puan, insyaAllah terima kasih saya ucapkan kepada semua di atas komitmen yang diberikan. Alhamdulillah, saya doakan semoga apa yang kita terima pada hari ini kita dapat amalkan. Ingat, al-ilmu bila amalin ka syajarin bila thamarin. Ingat tu, ilmu tanpa amal ni bagaikan pohon yang tak berbuah. Ingat tu, ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tidak berbuah. Kan kita belajar macam mana pun tutang tapi kita tak amal pun benda tu, maka ianya ibarat pokok yang kita tanam cantik-cantik, tapi sebenarnya tak menghasilkan apa-apa pun. Kan kita tanam pokok durian, tanam pokok macam-macam pokok kelapa. Dan dengan harapan kita nakkan buah kelapa, kita nak dapatkan airnya, kita nak rasa air tembikai pula, air kelapa tu. Tapi sebabkan itulah yang kita boleh faham dengan al-ilmu bila amalin ka syajarin bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tidak berbuah. Okey. Jadi kita nak mengamalkan sesuatu pun perlulah didahului dengan ilmu. InsyaAllah sahalallahu tariqan ilal jannah. Semoga Allah memudahkan kita untuk menuju ke syurganya. Dengan asbab apa? Sebab kita berjuang untuk menuntut ilmu agama ini. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Jangan lupa untuk kita punya hashtag santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Kita nak buat apa kat dunia ni tuan-puan, buatlah. Tapi pastikan ianya masih lagi dalam landasan syariat lah. Okey, cuma benda-benda yang menjadi tuntutan ni kita cubalah. Quran ni kita jangan tinggal, kan? Nak berkawan kita terpulang, tak kisahlah. Kita faham, kita ni hidup manusia ni bukannya nak fokus satu benda aje. Banyak benda kita nak buat. Cuma kita kena ada perancangan yang baik, kena ada kefahaman. Itulah, apapun kena ada kefahaman. Wallahu alam. Terima kasih sekali lagi. Itu saja sahabat-sahabat yang nak buat sumbangan untuk kurma yang saya ceritakan tu. Okey, sekarang ni kita ada buat buka untuk tuan-puan nak salurkan sumbangan dengan nilai terpulang nilainya RM20 untuk kita sebenarnya nak buat sumbangan untuk kurma yang dipack dalam jumlah 200 gram satu paket. Kemudian kita nak edarkan. Jadi jumlah untuk satu pack tu RM20 lah. Jadi bukanlah tuan-puan kalau nak sumbang kena RM20 terpulang. Nak bagi RM5 ke RM1, RM2 terpulang lah. Okay, ni semalam saya dah cerita dah. Sebelum ni pun saya dah cerita dah. Jadi untuk maklumat lanjut, tuan-puan nakkan yalah, kita sama-sama buka ni supaya kita dapat mengaut keuntungan amal pahala lah.
Jadi tuan-puan boleh tekan link di atas untuk dapatkan info lanjut bagaimana untuk proses untuk menyalurkan sumbangan ini. Bukan sumbangan kepada kami tuan-puan. Kami ni orang tengah. Okey? Kita cuma bantu. Kami menyediakan kurma dan tuan-puan membuatkan pembelian tu, dan kurma tu kami akan packing dan kita akan edarkan kepada yang memerlukan, insya-Allah. Okey, kurma ajwa 200 gram. Adalah dalam, bolehlah kan kita bagi, asalkan niat kita tu sampai, insya-Allah. Itu saja. Yang nak dapatkan Ramadan Planner pun masih lagi ada, tekan link di atas. Semua apa segala pertanyaan tuan-puan tekan je link di atas, saya ada sediakan. Okey? Itu saja. Minta maaf sekali lagi. Salam Jumaat buat semua. Saya tangguhkan kalau tuan-puan nakkan buat sumbangan tu, ada linknya di bawah di ruangan komen tu, boleh tengok. Okey, ada link di ruangan komen, boleh tekan saja link tu. Itu sahaja setakat ini. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan jika diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selamat berhujung minggu. Esok dah Sabtu. Dan insyaAllah moga-moga Allah sampaikan Ramadan pada kita, dan kita cuba jadikan Ramadan pada tahun ini Ramadan yang terbaik lah dari sebelum-sebelumnya, insyaAllah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya undur diri dahulu. Terima kasih tuan-puan. InsyaAllah saya harapkan tuan-puan sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan saya, doakan tim Izin Ngaji terus berkembang maju sehingga bila? Sehingga mana-mana lah tuan-puan ya. Itu saja. Jangan lupa hashtag kita. Santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan keluar lagi. Kita layan sikit lagu-lagu penutup ni, insyaAllah. Bye-bye. Tiada bahasa gambarkan rasa sayang disayang. Padamu permata ayah bunda. Dengarkanlah pesanan titipan amanah cinta. Jadi cahaya untuk selamanya. Jalan ini hamparan yang terbentang, penuh liku merintang. Medan ini bersalur kesamaran, menuju pengakhiran. Akal budi dan janji yang dijaga, tetap teruji juang. Iman, ilmu dan amal kan diduga, takwalah perisainya. Anak, kau ditimang-timang duniawi. Semoga berindah-indah di syurgawi. Teguh jiwa menolak habuan dusta, jangan khianati. Sekecil amanah kan dihitung. Berkatalah yang benar walaupun pedih dan payah. Biar sempurna saksi syahadat.